Assalamualaikum dan selamat petang kelas. Alright, sebelum kita mulakan kelas, saya harap semua pelajar dalam keadaan yang sehat. Oke, minggu lepas kita sudah belajar pasal pemberian makanan puyuh dan pemberian air minuman untuk ayam dan untuk air minuman puyuh. Oke, untuk ternakan kita. Alright, so hari ini kita masih lagi dalam bab nutrisi peternakan poultry. Oke, dalam standard pembelajaran 2.3.2 yaitu tempo pemberian makanan dan makanan, minuman dan vitamin. Oke. Oke, tapi hari ini kita fokuskan kepada pemberian vitamin. Oke, kita sambung pembelajaran kita pada hari Isnin lepas. Oke. Yaitu pemberian vitamin. Oke, vitamin ini adalah sebahagian daripada nutrisi makro yang berperanan penting dalam pertumbuhan dan kesehatan ternakan kita. Oke, alright. Sebab jika tanpa vitamin ini maksudnya imunisasi badan ternakan badan ternakan kita ni kurang lah. Alright. Oke, vitamin dia dibahagikan kepada dua kategori, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Okey. Jika ketiadaan vitamin ini dia akan menyebabkan pertumbuhan ternakan menjadi tidak optimum. Lepas tu pertumbuhannya tidak aktif dan merosakkan sel dalam badan. Maksudnya dia akan mengurangkan semua imunisasi ataupun pertumbuhan badan kita, pertumbuhan badan ternakan kita. Okey. Alright, macam kamu boleh tengok di sini. Ini ada mind map, yaitu keperluan pemberian makanan, pemberian vitamin, ini adalah keperluan pemberian vitamin. Kenapa kita perlu memberikan vitamin kepada ternakan kita? Okey, masa hari pertama kita perlu bagi vitamin untuk ternakan kita. Hari pertama di dalam reban, seterusnya mengelak daripada jangkitan penyakit. Okey, dan sebelum dan selepas pemberian vaksin juga kita perlu memberikan ternakan kita vitamin juga. Okey, semasa penukaran makanan, okey, ataupun pindah reban ke sangkar, dan cuaca buruk. Cuaca buruk ni maksudnya kita meningkatkan lagi metabolisme ataupun kita meningkatkan lagi imunisasi badan ternakan kita lah maksudnya. Okey. Alright. Seterusnya vitamin larut lemak. Okey, kita pergi kepada vitamin larut lemak. Okey, vitamin larut lemak ni adalah vitamin yang boleh bercampur dengan lemak tubuh sehingga tubuh boleh menyimpan vitamin itu dalam jangka masa yang panjang. Maksudnya boleh menyimpan vitamin lah di dalam. Okey. Alright. Vitamin larut lemak ni dia terdiri daripada vitamin A, D, E dan K. Okey, untuk vitamin A dulu. Alright, vitamin A ni terdapat dalam serbuk ikan dan jagung. Okey. Okey, untuk vitamin A ni dia berfungsi untuk proses pertumbuhan, kestabilan tisu pada membran mukosa, saluran pencernaan, pernafasan, saluran pembiakan dan kesempurnaan deria penglihatan untuk ternakan kita tu. Okey? Okey, jika kurangnya vitamin A pada ternakan kita, dia akan menyebabkan bulu ternakan kita tu berdiri. Maksudnya dia tidak macam kalau kamu tengok ternakan-ternakan ni, dia bulunya halus ya kan, dia ada yang berdiri macam pacak macam tu. Dia ada. Okey, jadi kalau kurangnya vitamin A, dia akan menyebabkan bulu ternakan kita berdiri. Okey. Seterusnya, ternakan kita kehilangan keseimbangan ketika berjalan. Itu adalah punca simptom-simptom kurangnya vitamin A pada ternakan kita. Okey. Seterusnya pula penyakit mata rabun dan penurunan pengeluaran untuk ternakan. Alright. Yang seterusnya vitamin D. Okey, vitamin D juga dia dikenali sebagai vitamin D3. Okey.
Vitamin D ini adalah metabolisme daripada vitamin D yang diperlukan oleh poultry. Alright. Okey, vitamin D ni dia terdapat dalam serbuk ikan dan cahaya matahari. Okey, cahaya matahari juga ada vitamin D untuk penakan kita. Alright. Okey, dia seterusnya vitamin juga dia bermanfaat. Vitamin D juga bermanfaat untuk metabolisme kalsium dan fosforus dalam pembentukan kerangka normal. Okey, membentuk paru kaki dan telur. Alright. Okey, sekiranya kurang vitamin D ni, okey, dia akan menyebabkan metabolisme kalsium dan fosforus untuk ternakan kita yang terganggu sehingga dia boleh menyebabkan kulit telur ternakan ni menjadi nipis dan paru ternakan kita menjadi lembik. Tidak keras lah, maksudnya kalau kita pegang paru, contoh ayam lah. Okey, paru kalau kita pegang paru tu keras kan? Ya. Jadi kalau kurangnya vitamin D ni, dia akan menjadi lembik. Alright. Seterusnya pengeluaran telur menurun dan susah untuk bergerak disebabkan kaki yang lemah serta terjadinya lumpuh. Okey, jika kurangnya vitamin D ni dia akan boleh menyebabkan lumpuh ataupun susah untuk bergerak lah ternakan kita. Alright, seterusnya vitamin E. Okey, vitamin E ni dia dikenali sebagai tocopherols. Alright. Okey, vitamin E ni dia terdapat dalam biji kacang soya, biji gandum dan corn gluten meal (CGM). Alright. Okey, vitamin E ni dia berfungsi untuk meningkatkan kesuburan. Alright, kesuburan, pertumbuhan embrio normal untuk ternakan kita dan sebagai antioksidan untuk ternakan kita. Okey. Okey, sekiranya vitamin E untuk ternakan kita ni kurangnya vitamin E pada ternakan kita. Okey, dia akan menyebabkan menurunnya kesuburan dan daya tetas untuk ternakan kita. Lepas tu dia akan menyebabkan juga penyakit ayam gila. Maksudnya jika kurang vitamin E ni ayam kita boleh jadi gila lah, serta kerosakan pada koordinasi otot ternakan ayam ataupun ternakan puyuh kita. Okey. Alright, seterusnya vitamin K. Okey, vitamin K ni kita boleh dapati dalam serbuk ikan. Okey, serbuk ikan kita boleh dapati dalam serbuk ikan untuk vitamin K. Alright, vitamin K ni dia berfungsi untuk pembentukan protrombin. Okey, protrombin yang digunakan untuk proses pembekuan darah. Okey, sekiranya vitamin K ni kurang pada ternakan kita, dia akan menyebabkan pendarahan pada jaringan atau organ tertentu serta anemia akibat darah yang sukar membeku apabila mengalami kecederaan. Maksudnya bila ternakan kita mengalami kecederaan, dia lambat sembuh lah. Okey, jadi ini pentingnya vitamin K untuk ternakan kita. Okey, seterusnya kita akan teruskan kepada vitamin larut air. Okey, vitamin larut air ni dia merupakan vitamin yang boleh bercampur dengan air dalam badan ternakan kita. Okey, vitamin ni dia dikeluarkan dengan cair yang keluar daripada tubuh seperti peluh dan lain-lain untuk dalam ternakan kita. Okey, jenis-jenis vitamin larut air ni adalah B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 dan vitamin C. Okey. Pertama, kita pergi kepada vitamin B1 dulu, iaitu thiamin. Okey, untuk vitamin B1 ni dia berkaitan dengan antineuritis ataupun anti radang saraf anti radang urat saraf. Okey. Okey, vitamin B1 ni dia berfungsi untuk membantu proses metabolisme karbohidrat dan tenaga dalam tubuh ternakan kita. Okey, sekiranya kurang vitamin B1 ini pada ternakan kita, ini dia boleh menyebabkan ternakan kita kehilangan selera makan, pembesaran ternakan kita terjejas dan pembengkakan pada saraf ternakan kita. Okey. Okey, ini adalah contoh. Itu adalah contoh-contoh sekiranya kurang vitamin B1 iaitu thiamin pada ternakan kita. Okay, seterusnya vitamin B2 pula iaitu riboflavin.
Oke, riboflavin nih, vitamin B2 nih dia berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, asid amino, dan asid lemak untuk ternakan kita. Oke, vitamin B2 ini biasanya terdapat dalam serbuk, daging, dan ikan. Oke, alright. Sekiranya kurang vitamin B2 nih pada ternakan kita, dia akan menyebabkan tumbuh-besaran ternakan kita terjejas juga, dan ayam akan mengalami kesukaran untuk berjalan atau lumpuh pada kaki serta jari kaki. Oke, vitamin B2 nih dia kurang vitamin B2 nih, dia boleh menyebabkan tumbuh-besaran ternakan kita terjejas serta boleh membuat kita boleh mengakibatkan ternakan kita sukar untuk berjalan, maksudnya lumpuh lah. Lumpuh pada kaki ataupun jari-jari kaki untuk ternakan kita. Oke, macam dalam gambar ini adalah contoh ternakan yang kurang vitamin B2, yaitu maksudnya ternakan yang lumpuh. Ini dia duduk macam tu. Sebab kakinya di sini dia tidak boleh bawa badan dia. Jadi kakinya dia macam lumpuh lah ataupun sukar untuk berjalan. Alright. Oke, seterusnya vitamin B3 yaitu nikotinamid. Oke, nikotinamid. Alright, vitamin B3 ini dikenali sebagai nikotinamid. Oke, dia berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak untuk tenaga ternakan kita. Alright, vitamin ini dia biasanya didapati dalam jagung, biji bunga matahari, dan hampir semua ampas biji-biji rin. Maksudnya dia boleh didapati dalam semua yang jenis-jenis biji rin lah. Oke, ampas-ampas biji rin tuh. Oke, alright. Sekiranya vitamin B3 ini kurang, oke, dia akan menyebabkan kehilangan selera makan, oke, tumbuh-besaran terjejas juga, penurunan pengeluaran telur dan daya tekas, membran mukasa akan berwarna merah gelap, dan kecacatan pada tulang paha untuk ternakan kita. Oke, vitamin B3 ini juga penting untuk ternakan sebab dia akan menghilangkan selera makan. Jadi bila hilang selera makan untuk ternakan kita, maka tumbuh-besaran ternakan kita juga akan ikut terjejas. Oke, pengeluaran telur macam-macam akan terjejas. Oke, alright. Seterusnya nomor yang keempat, vitamin B5 atau asid pantotenat. Oke, vitamin B5 ini dia dikenali juga sebagai asid pantotenat. Oke, untuk vitamin ini dia berfungsi sebagai komponen koenzim E dalam metabolisme karbohidrat, asid lemak, asid amino, dan steroid untuk ternakan kita. Oke, asid pantotenat ini dia banyak terkandung di dalam biji bunga matahari. Oke, bunga matahari yang banyak mengandungi asid pantotenat. Oke. Kurangnya asid pantotenat ini dia akan menyebabkan kehilangan selera makan, tumbuh-besaran terjejas, pembengkakan pada bahagian paru, kelopak mata, dan jari. Oke. Sekiranya kurang asid pantotenat ini dia akan menyebabkan kehilangan selera makan. Sama juga lah macam vitamin B3 tuh. Tapi dia yang berbeza yaitu pembengkakan pada bahagian paru, kelopak mata, dan jari. Itu saja yang beza. Oke, selain itu juga bulu ternakan kita juga menjadi kasar. Oke, mata ternakan menjadi kabur serta menyebabkan penurunan pengeluaran telur. Oke, kurangnya vitamin B5 ini boleh menyebabkan banyak terjejas untuk ternakan kita. Pengeluaran juga terjejas untuk penternak lah. Alright. Yang kelima yaitu vitamin B6. Yaitu pyridoxine. Oke, vitamin B6 atau pyridoxine ini dia berfungsi untuk metabolisme protein dan lemak dalam tubuh. Oke, vitamin ini dia boleh didapati dalam ampas biji rin. Oke, sekiranya kurang vitamin B6 ini, dia akan menyebabkan kekurangan selera makan dan tumbuh-besaran terjejas. Oke, bulu tumbuh dengan jarang serta penurunan pengeluaran telur. Oke, ini adalah contoh kurangnya vitamin B6 pada ternakan kita. Oke. Seterusnya vitamin B7 yaitu biotin. Oke, vitamin B7 ini juga dia dikenali sebagai biotin. Oke.
Oke, di vitamin ini dia berfungsi, vitamin B7 ini dia berfungsi dalam metabolisme karbohidrat dan lemak untuk tenaga. Oke, untuk tenaga kita. Alright. Biotin ini dia banyak didapati dalam serbuk ikan dan biji gandum. Oke. Oke, kurangnya biotin dalam untuk ternakan kita ini dia akan menyebabkan kulit ternakan kita mengeras pada bahagian paru dan mata. Oke, seterusnya vitamin B9 yaitu asid folat. Oke, dikenali juga sebagai asid folat, vitamin B9. Oke, vitamin B9 ini dia berfungsi untuk metabolisme karbohidrat untuk ternakan kita. Oke, asid folat ini boleh didapati dalam biji gandum. Oke, kurangnya asid folat dalam untuk ternakan ini dia akan menyebabkan pembesaran ternakan terjejas. Oke, akan menyebabkan ternakan kita mengalami anemia. Oke, penurunan pengeluaran telur serta bulu yang kasar dan jarang. Oke, ini adalah contoh-contoh. Maksudnya ini adalah contoh apabila kurangnya asid folat pada ternakan kita. Oke, seterusnya vitamin B12. Oke, vitamin B12 ataupun dikenali sebagai cyanocobalamin. Oke, cyanocobalamin. Oke, vitamin B12 ini dia berfungsi untuk metabolisme karbohidrat dan lemak dalam tubuh ternakan kita. Oke, dia tidak seperti vitamin B yang lain. Dia tidak seperti vitamin B yang lain. Maksudnya vitamin B12 ini boleh terkumpul terutamanya pada hati, pinggang, otot, tulang, dan kulit. Oke, sekiranya kurang vitamin B12 ini dia akan mengakibatkan pembesaran terjejas dan slice telur akan menjadi kecil. Oke. Alright, seterusnya vitamin C. Yang terakhir adalah vitamin C ataupun asid ascorbic. Oke, vitamin C ini dia berfungsi untuk metabolisme sel dan sebagai antioksida untuk ternakan. Oke. Kekurangan vitamin C tidak memberikan kesan pada ternakan. Nah, tapi vitamin C ini dia bertujuan untuk mengurangkan stres, terutamanya pada waktu cuaca panas lah. Oke, penting juga lah vitamin C ini. Sebab kalau cuaca panas nih, kan bila panas akan menyebabkan ternakan kita nih menjadi stres. Jadi bila sudah stres, maka ternakan kita juga akan pelan-pelan boleh menyebabkan kematian ataupun kena penyakit lah. Oke, jadi dia boleh menyebabkan tuh, maka vitamin C ini pun penting juga lah. Oke, untuk ternakan kita, mengelak daripada stres, mengurangkan stres untuk pada ternakan kita. Oke, especially pada waktu cuaca panas lah. Alright. Seterusnya, langkah untuk mengelakkan kekurangan vitamin pada ternakan kita. Oke, dalam formulasi makanan ini, keperluan vitamin dalam campuran makanan dia disesuaikan dengan jumlah keperluan poultry kita. Oke, disesuaikan dalam jumlah keperluan poultry untuk makanan ataupun vitamin. Oke, nilai vitamin ini dia boleh menurun disebabkan faktor persekitaran. Contohnya seperti suhu, cahaya, dan pengoksidaan dalam kawasan reban ataupun rumah ternakan kita. Oke, vitamin B1 dan asid pantotenat ini boleh rosak akibat pemrosesan dan penyimpanan yang kurang baik. Oke, maka vitamin B1 ini maksudnya vitamin B1 ini kita kena simpan dia dengan baik, atau vitamin B1 dan asid pantotenat ini kita kena simpan dia dengan baik. Oke. Kekurangan vitamin ini kita boleh mengelakkan kekurangan vitamin ini dalam melakukan beberapa langkah. Seperti pertama, kita letak alas kayu pada bahagian bawah sebelum kita meletakkan makanan ataupun kita punya makanan untuk ternakan lah. Oke, kita letak alas kayu di bawah makanan itu. Maksudnya sebelum atas lantai itu kayu, baru kita punya makanan. Oke.
Alright, seterusnya menyusun posisi penyimpanan makanan dengan catatan tarikh yang berada dalam simpanan. Okey. Seterusnya menyimpan makanan di tempat tertutup dan terhindar daripada sinaran matahari. Okey, maksudnya tempat tertutup dan terhindar daripada sinaran matahari ini kita tidak merosakkan, maksudnya kalau tertutup dia mengelakkan daripada makanan ini terkena hujan. Okey, lepas tu yang untuk matahari ini maksud ialah untuk kita mengelakkan daripada kalau matahari ini dia boleh mereputkan guni ataupun plastik yang kita gunakan untuk membungkus makanan tersebut. Okey, seterusnya perhatikan suhu dan kelembapan tempat penyimpanan. Okey, suhu dan kelembapan ini pun penting juga sebab di dalam tempat penyimpanan ini dia tidak boleh terlalu lembab lah, maksudnya ialah kalau lembab pun dia akan jadi rosak makanan kita. Okey. Alright, sebaiknya makanan disimpan di dalam stor penyimpanan tidak lebih daripada 30 hari supaya kualiti nutrisi dan vitamin di dalam makanan itu tidak menurun. Okey. Tidak melebihi 30 hari, tidak melebihi sebulan lah maksudnya. Okey, kita simpan makanan itu tidak melebihi 30 hari untuk mengekalkan kualiti pada makanan kita. Makanan ternakan kita tu. Okey. Alright, seterusnya mengelakkan penggunaan bekas menyimpan makanan secara berulang. Okey. Seterusnya bersihkan stor penyimpanan secara berkala. Maksudnya kita kena bersihkan setiap maksudnya kita kena setiap seminggu ataupun sebulan lah berkala untuk stor penyimpanan makanan kita. Okey. Okey, yang ke-8 iaitu yang terakhir adalah mengawal makanan daripada serangan serangga yang boleh merosakkan makanan ternakan kita tu. Okey. Kita kena kawal. Maksudnya ialah kita tidak boleh juga mengharap kita sudah buat tempat penyimpanan tu tertutup. Okey, dengan kontrol suhu yang bagus, tapi di dalam tu ada serangga, sama juga makanan akan rosak juga. Alright. Makanan ternakan tu akan rosak juga sekiranya ada serangga di dalam tempat penyimpanan kita. Okey, seterusnya stres dan vitamin. Oh, sorry. Okey, ini gambar. Sebelum tu, okey, ni cikgu mau tunjuk contoh ni adalah gambar untuk tempat penyimpanan makanan ternakan. Okey, dia tinggi, terhindar daripada cahaya matahari dan tidak terkena hujan. Okey. Alright. Seterusnya stres dan vitamin. Okey. Stres pada ternakan ni biasanya berpunca daripada perubahan cuaca dalam kawasan persekitaran reban. Okey. Dia akan boleh menyebabkan stres untuk haiwan ternakan kita tu. Okey, stres ni yang dialami oleh ternakan ni dia akan menyebabkan kekurangan vitamin dalam badan ternakan tu. Okey, jika haiwan ternakan kita ni stres, maka vitamin dalam badan ternakan kita tu akan berkurang. Okey. Seterusnya poultry ni merupakan ternakan yang sangat mudah terdedah dengan stres, ya. Sebab bukan apa, maksudnya dia mudah untuk terkena stres. Panas sikit pun, panas dah selesa sikit pun dia akan stres juga. Dia akan mudah untuk stres. Okey. Kesan stres pada ternakan ni jika kita tidak tangani dengan baik, dia boleh mengakibatkan penurunan atau pengeluaran telur dan penurunan berat badan untuk haiwan ternakan kita tu. Okey, kalau untuk ternakan ayam, contoh ayam, untuk ayam penelur dia akan mengurangkan pengeluaran telur untuk ayam penelur kita. Okey, untuk ayam pedaging pula dia akan menurunkan berat badan. Jadi di situ kita boleh tengok, kita boleh dapat yang kita ni hasil ternakan kita tu kalau dipasarkan juga kita dapat pasarkan dengan harga yang rendah sajalah. Kita tidak boleh pasarkan dengan harga yang tinggi. Okey. Alright, seterusnya antara faktor penyebab stres kepada ternakan kita ni adalah peredaran udara dalam reban yang tidak baik. Okey, itu sebabnya peredaran udara dalam reban ni penting untuk sebelum kita melakukan membuat perumahan ternakan. Okey. Okey, suhu dan kelembapan dalam reban meningkat. Itu juga akan menyebabkan stres untuk pada ternakan kita. Okey.
Seterusnya kepadatan ternakan dalam reban. Kepadatan ternakan ini pun dia akan menyebabkan ternakan kita stres. Oke, seterusnya bunyi bising, campuran makanan yang tidak sempurna, penukaran makanan dilakukan secara mendadak. Itu juga akan membuat penukaran makanan ini juga yang secara mendadak ini akan menyebabkan ternakan kita menjadi stres. Tiba-tiba kan dia terkejut, kenapa? Sebelumnya kita bagi dia, contoh, sebelum ini kita bagi ternakan kita tuh makan makanan jenis serbuk halus. Tiba-tiba kita tidak campur pun. Sebelum ini kita bagi serbuk halus ataupun pelet kecil. Pelet kecil lah. Contoh paling mudah kita bagi serbuk halus lah. Serbuk halus. Kita bagi dia makan serbuk halus. Tiba-tiba kita bagi, lepas tu hari ini kita bagi itu. Lepas seminggu kita tukar terus pergi kepada pelet besar. Tiba-tiba kepada pelet besar terus. Kita tidak campur. Sebelumnya kita tidak campur pun. Maksudnya kita tidak campur makanan itu dengan serbuk halus. Dia terkejut tengok macam kenapa tiba-tiba makanan besar. Begitu. Jadi dia akan menyebabkan stres untuk ternakan kita. Alright. Seterusnya pemberian vaksin. Pemberian vaksin ini juga dia akan boleh menyebabkan hewan ternakan kita ini stres. Oke, untuk pemulihan stres pada ternakan kita nih. Stres ini dia merupakan penyumbang utama kepada penurunan prestasi ternakan kita lah. Untuk pemulihan stres ini dia dilakukan dengan cara pemberian vitamin pada ternakan, sama ada ditambah dalam makanan atau minuman untuk semasa kita memberikan makanan dan minuman untuk ternakan kita tuh. Kita boleh masukkan lah dalam tuh vitamin. Kita boleh bagi ruang vitamin lah dalam makanan atau minuman ternakan kita. Alright, itu saja daripada cikgu hari ini. Sekian dan terima kasih.